A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat meneruskan kuliah kita walaupun secara Facebook online, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kuliah saya pada pagi ini seperti mana kuliah-kuliah saya yang lalu, tema dia ialah pengukuhan akidah menerusi mukjizat Al-Quran dan Sunnah Nabi daripada sudut saintifik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan kuliah subuh ini secara online ini, saya minta maaf kerana sedikit masalah tadi berkaitan dengan telefon saya yang telah termasuk dalam bahagian yang untuk orang-orang yang buta. Jadi dia teraba-raba, saya nak betulkan ni tuan-tuan. Jadi seperti biasa tuan-tuan, kuliah ini bertajuk pengukuhan akidah menerusi mukjizat Al-Quran dan Sunnah Nabi daripada sudut saintifik. Jadi saya selalu tegaskan tuan-tuan, mengapa kita fokuskan kuliah kita, ceramah kita kepada akidah. Pertamanya kerana akidah ini merupakan asas kepada perubahan-perubahan yang kita nak lakukan. Kalau kita kembali kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi Muhammad itu maksudnya ialah sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diutuskan oleh Allah kepada manusia. Dan Nabi telah dilahirkan di Mekah. Semasa Nabi dilahirkan di Mekah ini, kota Mekah ini ataupun Mekah ini merupakan tempat yang mana ekonomi dia memang berkembang pesat, sebab Mekah berada di pertengahan jalan di antara Syam di utara dan Yaman di selatan, dua tempat perdagangan yang berkembang pesat pada masa itu. Dan kafilah-kafilah Arab ini dia singgah di Mekah untuk mendapatkan bekalan, dan apabila mereka sampai di Mekah maka berlakulah pertukaran barang-barangan di situ, perdagangan, dan Mekah menjadi satu tempat yang ekonominya berkembang, tuan-tuan. Walaupun demikian tuan-tuan, Mekah berhadapan dengan masalah yang cukup gawat. Sebab itu Rasulullah SAW ketika berumur 40 tahun, baginda telah beruzlah ke Gua Hira, memikirkan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Arab ketika itu. Dan di Gua Hira itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang kedua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah secara terang-terangan. Dan fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun berada di Mekah ialah akidah atau iman, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Mekah ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mengajak orang-orang Mekah melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Sebab itu tuan-tuan, apabila kekuatan akidah para sahabat telah terbina, maka mereka mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat perintah dalam Quran dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya tuan-tuan, asas untuk mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala itu ialah akidah atau iman. Yang keduanya tuan-tuan, alhamdulillah kita dilahirkan dalam iman oleh sebab ibu bapa kita Islam, nenek moyang kita Islam, maka kita menjadi orang-orang Islam. Ini satu rahmat Allah yang sangat besar, dilahirkan dalam iman. Sebab kalau kita tidak dilahirkan dalam iman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan mudah untuk kita
mendapatkan iman dan Islam ini, tuan-tuan. Tetapi iman yang kita warisi dia tidak kuat, tidak kukuh. Ia mudah saja hilang daripada diri kita kalau ada ujian-ujian yang datang kepada kita, na'udzubillah. Ya, mungkin iman yang kita warisi ini akan hilang daripada diri kita seperti yang berlaku. Terdapat banyak kes di mana mereka yang didahkan Islam itu murtad, menganut agama lain ataupun menjadi kalangan mereka yang tidak mahu percayakan adanya Tuhan, atau disebut dalam bahasa Arab sebagai kalangan mulhid atau secara jamaknya mulhidin. Ini berkembang di kalangan orang-orang yang didahkan Islam seperti di Malaysia ini, tuan-tuan, telah banyak kalangan remaja-remaja yang mempersoalkan Islam, keluar daripada agama Islam menjadi orang-orang yang murtad. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, iman yang kita warisi ini perlu diperkukuhkan dengan bukti, dengan hujah, dengan dalil. Jadi tuan-tuan dan puan, apakah di sana ada bukti bahawa Islam adalah agama yang benar? Satu daripada buktinya, tuan-tuan dan puan-puan, ialah Quran itu sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita semua, kepada manusia, untuk menunjukkan akan kebenaran Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, ayat nombor 53 surah Fusilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Maksud ayat tersebut ialah kami akan perlihatkan tanda-tanda kami pada ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas kepada mereka bahawa ia, yakni Quran, adalah benar. Tidak akan cukup bagi kamu bahawa sesungguhnya dia menjadi saksi kepada segala sesuatu. Jadi maknanya, tuan-tuan, kalau kita membuat kajian-kajian di keliling kita, yang mana membuat kajian, pemerhatian, menggunakan mata, mendengar telinga, ini semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Taala menyebutkan di dalam Quran, agar manusia melihat dengan mata, mendengar dengan telinga dan berfikir dengan hati tentang kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, tuan-tuan. Dan apabila kita membuat kajian-kajian yang ada di keliling kita, dan kita tengok apa yang Quran sebut, kita akan kata betul lah Quran ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini insya-Allah saya nak tunjukkan lagi beberapa contoh apabila kita membuat kajian-kajian, kita akan berdetik dalam jiwa kita bahawa Quran ini adalah benar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. Jadi pagi ini, tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan kepada alam serangga. Sebab, tuan-tuan, dalam Quran ini terdapat cerita-cerita, kisah-kisah tentang serangga. Serangga tu kan kecil, tuan-tuan, tetapi dalam Quran ni, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala meletakkan nama serangga ke dalam Quran itu sendiri. Sebagai contoh, tuan-tuan, di dalam Quran terdapat surah An-Naml, seperti mana yang saya telah jelaskan dalam kuliah yang lalu, tuan-tuan. An-Naml ialah surah semut, tuan-tuan, dan di sana juga ada surah Al-Ankabut, surah berkaitan dengan labah-labah, dan juga surah An-Nahl, yakni surah yang berkaitan dengan lebah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan di dalam layar yang saya akan tunjukkan sebentar lagi, surah-surah Al-Quran ini memang sungguh menakjubkan. Kalau tuan-tuan ingat, saya telah menjelaskan kepada tuan-tuan keajaiban surah surah Al-Kawthar, tuan-tuan. Saya telah menjelaskan dalam kuliah di surau, di surau An-Nur, Seremban Selatan, fasa 2. Saya telah menjelaskan keajaiban surah-surah Al-Quran, tuan-tuan. Termasuklah contohnya surah yang saya nak sebutkan sekali lagi, surah Al-Kawthar, surah Ikhlas saya dah tunjukkan, tuan-tuan, dan saya dah tunjukkan juga surah Sajadah, tuan-tuan, yang cukup menakjubkan. Jadi pagi ini, tuan-tuan, mari kita tengok, tuan-tuan, apa yang saya nak tunjukkan ini berkaitan dengan
ya, surah An-Naml, tuan-tuan ya. Baik, perhatikan di layar saya ni, tuan-tuan. Jadi surah An-Nahl ni, tuan-tuan, atau surah yang berkaitan dengan lebah, tuan-tuan ya, ialah surah nombor 16, tuan-tuan. Perhatikan dekat layar ni. Ya. Dia surah nombor 16. Kejap. Betulkan dia punya telefon saya dulu untuk tuan-tuan perhatikan dengan elok ya. Kejap. Ada masalah sedikit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surah An-Nahl ini ialah surah nombor 16. Surah nombor 16. Perhatikan, tuan-tuan ya. Baik. Surah nombor 16. Dan bilangan ayat dalam surah ini ialah 128. Ya. Nombor surah 16, bilangan ayat 128. Apa yang saya tunjukkan pada tuan-tuan ialah berkaitan dengan nombor 16, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan perhatikan di sini surah An-Nahl ini dia mempunyai 16 ain atau 16 ruku. Ain atau ruku. Bila disebut ain ini ialah tema. Maknanya dalam surah An-Nahl ini ada 16 tema yang disebutkan atau yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini, tuan-tuan. Mungkin ada orang kata ini berbetulan saja ya, surah nombor 16 dan dia punya ain ceritanya 16. Tuan-tuan ya. Baik. Dan perhatikan di sini, tuan-tuan, ini ialah dia punya ain dia ya. Ain. Dan sebenarnya, tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan belajar ilmu yang disebut entomologi ya, ilmu entomologi ini ialah ilmu berkaitan dengan kajian tentang serangga ya. Jadi serangga ini mempunyai lebah ni mempunyai jantan betina lah, seperti biasa, tuan-tuan ya. Ada jantan betina ya, disebutkan dalam Quran, dijadikan setiap benda ini berpasang-pasangan. Jadi ya, lebah ini juga ya mempunyai jantan dan betina. Apa yang didapati oleh sains, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, lebah jantan ini mempunyai 16 kromosom. Tapi, tuan-tuan, apa itu kromosom ya? Mungkin antara tuan-tuan ada yang memang dan saya percaya tuan-tuan tahu apa itu kromosom. Kromosom adalah bahan pewarisan yang terdapat di dalam setiap sel benda hidup ya. Jadi dalam manusia ada kromosom, dalam tumbuh-tumbuhan ada kromosom, dalam haiwan ada kromosom, ya, dalam di dalam bakteria pun ada kromosom. Jadi bagi haiwan, bagi serangga lebah ni, tuan-tuan ya, dia punya kromosomnya ialah 16. Perhatikan, tuan-tuan ya, 16. Dan betinanya pula, tuan-tuan ya, dia ada 32 kromosom. Jantan ada 16, betina ada 32. Jadi 32 itu dia berpasangan, tuan-tuan ya, bukan dia tidak berpasangan, bermakna ya bilangan kromosom betina 32 itu sebenarnya ialah 16 pasang ya. Jadi apakah ini sesuatu yang ya berlaku secara kebetulan, tuan-tuan ya? Nombor surah 16 ya, dalam surah An-Nahl ni ada 16 ain. Dan kemudian bila kita siasat dia punya lebah ini, tuan-tuan, lebah mempunyai 16 kromosom bagi yang jantan, yang betina ada 16 pasang. Tuan-tuan ya, mungkin tuan-tuan masih belum dapat memahami lagi. Mari kita tengok, tuan-tuan ya. Ini kromosom, tuan-tuan, yang saya sebut dalam setiap sel ada kromosom. Ya.
Dan tuan-tuan sedia maklum bahawa dalam kromosom dibina oleh DNA, deoxyribonucleic acid, tuan-tuan. Baik. Ini kromosom, tuan-tuan. Dan satu lagi, tuan-tuan, sebelum saya berganjak ke seterusnya, tuan-tuan, dalam komuniti lebah ni sebenarnya ada 3 kumpulan, Yang pertama ialah dia punya yang jantan, yang jantan drone, drone, soldadu dia lah kita sebut, tuan-tuan. Yang keduanya ialah dia punya para pekerja. Kalau yang jantan itu yang soldadu drone itu ialah male ataupun jantan, Yang pekerjanya workers female ataupun betina, dan queen memanglah dia betina, tuan-tuan. Dan cuba perhatikan di sini, tuan-tuan. Ini kromosom ini gambar sebenarnya, tuan-tuan. Gambar kromosom jantan lebah, tuan-tuan. Ini gambar sebenar kromosom bagi betina, dia ada 16 pasang. Dan kena kita tengok, tuan-tuan, satu perkara lagi, tempoh matang maharani lebah. Tempoh matang maharani lebah maknanya daripada permulaan dia, tuan-tuan, daripada dia bertelur sampailah dia dewasa, tuan-tuan. Cuba kita tengok, yang menjadi raja di dalam, yang menjadi ketua dalam komuniti lebah ini ialah lebah betina atau the queen. Cuba kita tengok, tuan-tuan, berapakah tempoh matangnya queen ni, tuan-tuan? Jawapannya ialah 16 hari, tuan-tuan, 16 hari. Tempoh matang dia ialah 16 hari. Sampai 16 barulah dia boleh bertelur, tuan-tuan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tuan-tuan. Apakah ini sesuatu yang berbetulan? Surah An-Naml, surah nombor 16. Dan kita dapati ada perkaitan dengan 16, tuan-tuan. Dan kita imbau kembali cabaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tuan-tuan. Dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 23, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Kalau kamu ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, datangkanlah satu surah sepertinya dan panggillah pembantu-pembantu kamu sampai pada Allah kalau kamu orang-orang yang benar. Dan ayat 24 Allah Ta'ala berfirman, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, kalau kamu tidak dapat buat dan kamu tidak akan dapat buat, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, takutkanlah kepada api neraka yang bahan bakarnya daripada batu dan manusia, uiddat lil kafirin, disediakan untuk mereka yang kafir. Jadi, tuan-tuan, unik betul, tuan-tuan, kekuatan ini. Tapi tak apa, tuan-tuan, kita teruskan lagi. Dan bilangan kromosom 16, tuan-tuan, Dan tuan-tuan, ini ialah rumah lebah, tuan-tuan. Tengok mana queen dia, tuan-tuan, Queen dia, ini dia. Tengok queen dia. Di tengah dia. Tengok sini. Ni queen dia. Suara dia tak kuat. Suara video saya tak kuat. Ini lebah, tuan-tuan, saya tak dapat tengok lagi queen, Baik, tuan-tuan, Mari kita tengok, tuan-tuan, Tadi saya dah tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan bilangan kromosom bagi lebah betina. Sekarang kita tengok, tuan-tuan, dalam ayat, dalam surah An-Naml ni ada perkataan Allah yang berpasang-pasangan. Maknanya 2. Dalam setiap ayat ada 2 perkataan Allah atau nama Allah. Mari kita tengok, tuan-tuan, Baik. Jadi, tuan-tuan kira, ini 1, 2, 3. Tuan-tuan, maksud saya pasangan, tengok, tuan-tuan, anak panah yang berwarna merah tu,
Itu maknanya dalam ayat tersebut ada sepasang nama Allah. 2, 3, 5, tadi dah 4 tadi saya terlompat. Tuan-tuan tengok dekat corner ni, tuan-tuan dia ada bilangan dia punya, bilangan bilangan perkataan Allah dalam ayat. Maknanya dalam satu ayat tu ada 2 perkataan Allah. Ada 4 dah. 4. Ini 5. Tengok anak panah tu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi semuanya ada 16 ayat yang mana dalam setiap ayat terdapat 2 perkataan Allah, tuan-tuan. Dan cuba bayangkan, tuan-tuan, kromosom bagi lebah betina ialah 16 pasang, dan perkataan Allah yang berpasangan di dalam surah An-Nahlu ini ialah sebanyak 16, tuan-tuan. Apakah ini suatu kebetulan saja? Ya. Dan tuan-tuan, kita tengok saya tinggalkan yang ini sebab saya nak pergi kepada ayat seterusnya, tuan-tuan. Tak apa, ini saya tak ulas dulu. Besoklah, tuan-tuan, lain kali saya tunjukkan ini. Sekarang kita tengok, tuan-tuan, dalam surah ini Allah Ta'ala menyebutkan dan menceritakan tentang kisah lebah, tuan-tuan. Ini ayatnya. Sekejap, belum. Okey, tak apa, kita tengok ni. Saya lajukan ini. Kita lajukan ini, tuan-tuan, nanti kejap, sabar, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, cuba tengok ayat ni, tuan. Ini saintifik tadi yang bersifat matematik, tuan-tuan. Sekarang saya nak tunjukkan ini, dia adalah bersifat saintifik. Tuan-tuan baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini bermaksud, dan kami mewahyukan kepada lebah. Tuan-tuan, wa auha rabbuka ila an-nahli, dan kami mewahyukan kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyuta, untuk pergi ke bukit-bukit untuk menjadikan rumah-rumah mereka. Wa buyuta wa min syajarin wa mimma ya'rishun, dan daripada pokok-pokok dan daripada bukit-bukit, dari pokok-pokok untuk dijadikan rumah, dan juga daripada tempat-tempat yang dibina oleh manusia. Tuan-tuan, itu masuk ayat. Tapi saya nak bawa perhatian tuan-tuan kepada perkataan yang saya kotakkan, tuan-tuan, berwarna kuning itu. Apa maknanya, tuan-tuan? Jadi dalam ayat ini sebenarnya, seperti juga dalam surah An-Namlu, surah lebah, jadi dalam surah Semut, dalam ayat ini Allah Ta'ala juga bercakap kepada lebah betina. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi. Anittakhidhi di sini, tuan-tuan, dia merujuk kepada perintah kepada betina. Jadi ayat ini spesifik untuk lebah betina, tuan-tuan. Jadi kan dalam bahasa Arab ada yang jantan, ada yang betina, muannas muzakkar. Tetapi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut anittakhidhi, maknanya perintah itu kepada lebah betina. Dan cuba tuan-tuan tengok ayat yang seterusnya. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki. Tuan-tuan dengar tak tu? Kuli, fasluki subula rabbiki. Ini semua adalah ganti nama, atau yang mula kuli itu perintah kepada betina, fasluki perintah kepada betina, subula rabbiki, rabbiki ini yakni Tuhan kamu, yang di situ bermakna kamu itu ialah betina, kan? Anti haza kita buka
Ya, hadza kitabuki. Macam tu tuan-tuan, rabbiki. Itu maknanya Tuhan kamu, ini disebutkan untuk betina. Jadi tuan-tuan ya, dalam ayat ini Allah Ta'ala memang jelas bercakap kepada lebah betina tuan-tuan ya. Dan memberi syarat kepada kita siapakah yang membuat kerja-kerja, contohnya ya, mengumpulkan manisan-manisan daripada bunga-bunga ya, dan membina bangunan tempat tinggal mereka. Ini semua dilakukan oleh lebah betina tuan-tuan ya. Jadi ini kasta di dalam lebah tuan-tuan. Perhatikan di sini tuan-tuan ya. Ini ialah kasta-kasta dia ataupun kelompok-kelompok dia. Queen ialah yang betina ya, saya sebut tadi. Pekerja dia adalah jantan. Betina. Yang drone ialah jantan tuan-tuan ya. Jadi pekerja di dalam komuniti lebah ialah betina tuan-tuan ya. Dan apakah kebetulan Allah Ta'ala menggunakan ya ganti nama muannas ya, untuk merujuk kepada arahan-arahan Allah kepada mereka ya. Ini tuan-tuan ya. Baik. Jadi ini maharani dia betina tuan-tuan. Ya, ini dia punya drone jantan dan ini dia punya pekerja betina. Jadi tuan-tuan ya, sebenarnya dalam komuniti atau dalam masyarakat lebah yang melakukan tugasan seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tadi tuan-tuan, ialah lebah betina. Ya, ini pekerja-pekerja dia betina. Dan lebah jantan hanya berfungsi untuk mengawan. Dan yang betina pula, ya, maharani dia, minta maaf tuan-tuan ya, maharani dia untuk bertelur saja. Jadi tugasan memang dilakukan oleh lebah betina. Dia punya pekerja. Pekerja itu adalah betina tuan-tuan ya. Baik. Ini gambar lebah pekerja tuan-tuan ya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan ya, kalau tengok ayat yang saya baca tadi tuan-tuan, disebut subula rabbiki ya, jalan yang telah dipermudahkan untuk kamu oleh Tuhan kamu ya. Subula rabbiki, jalan yang dipermudahkan untuk kamu ya, oleh Tuhan kamu. Dan tuan-tuan, ini lebah sebenarnya ada satu cara bagaimana dia hendak menunjukkan kedudukan bunga ataupun lebah ataupun madu. Di mana ada bunga, dia akan dapat mengesan di mana ada kedudukan bunga itu tuan-tuan ya. Cuba bayangkan tuan-tuan, lebah yang kecil itu dia boleh terbang selama sejauh 1 kilometer, dia tidak sesat, dia boleh balik ke sarang dia dengan betul, dengan waktunya tuan-tuan. Bagaimana, apa cara yang ya lebah itu gunakan tuan-tuan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, Allah Ta'ala dah ya meletakkan di dalam lebah ni suatu concern dia ya, dia punya kaedah tuan-tuan ya, untuk mencari bunga-bunga. Dan dia ada kaitan dengan nombor 8 tuan-tuan ya. Dia ada kaitan dengan nombor 8 sebenarnya. Sebab tuan-tuan ya, kalau kita tengok ya, bilangan ayat dalam Quran ada 128, bilangan perkataan dalam ayat nombor 128, ayat yang akhir ialah 8. Ya, bilangan ayat dalam surah An-Naml dibahagi dengan nombor surah adalah juga 8. Maknanya 128 bagi dengan 16 kita dapat 8. Jadi di sini ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita ada sesuatu yang tersirat, yakni ya, cara bagaimana lebah ni mencari manisan daripada bunga-bunga dan balik ke sarang dia tanpa mengalami masalah sesat jalan tuan-tuan ya. Jadi kita kembali tadi tuan-tuan ya, bilangan ayat 128 dalam surah An-Nahl, dan dia punya surahnya ialah nombor 16, bila dibagikan dapat nombor 8 tuan-tuan ya. Dan sebenarnya tuan-tuan, lebah yang mencari manisan di bunga-bunga tadi saya sebutkan lebah betina ya, lebah betina. Dan bila dia balik ke sarang dia tuan-tuan, apa yang dia buat tuan-tuan? Tuan-tuan perhatikan di sini, ini ialah tarian lebah ya.
dia menari mengikut bentuk nombor 8, tuan-tuan. Tengok, tuan-tuan. Ya, ada kaitan dengan bilangan ayat dan juga hasil pembahagian di antara nombor bilangan ayat dengan nombor surah dia. Jadi ini cara bagaimana lebah mencari makanan dia. If the angle is 60 degrees to the right, they'll be flying 60 degrees to the right of the sun. Okey, tuan-tuan, itu ialah jalan yang dipermudahkan oleh Allah kepada lebah untuk mencari manisan-manisan pada bunga-bunga yang ada di keliling lebih kurang 1 kilometer daripada sarang lebah, tuan-tuan. Jadi ini ayatnya, subula rabbiki zululan, maknanya jalan yang dipermudahkan oleh Tuhan kamu, tuan-tuan. Baik, jadi kita lihat terusnya satu lagi, tuan-tuan. Dalam ayat berapa tadi yang saya tunjuk tu, Allah Ta'ala sebutkan tentang keluar daripada dia punya perut, yakhruju min butuniha, keluar daripada perut lebah itu, syarabun muhtalifun alwanuhu, minuman-minuman yang berlainan warnanya, syifa'ul linnas, penawar bagi manusia, tuan-tuan. Tapi yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan perkataan yakhruju min butuniha. Jadi kita kena fikir, tuan-tuan, dari mana datangnya madu yang ada dalam lebah. Ramai di antara kita tahu bahawa lebah ini dia menghasilkan madu. Tetapi dari mana madu itu keluar? Allah Ta'ala tunjukkan di dalam ayat ini, yakhruju min butuniha, dia keluar daripada perutnya. Tapi tuan-tuan, kan kita tahu bahawa lebah ini sebenarnya dia mengambil manisan daripada dia punya proboscis atau dia punya belalai dia. Tetapi kenapa Allah Ta'ala mengatakan keluar pula daripada butun, daripada perutnya, tuan-tuan? Apakah pada masa itu, kalau adalah orang mengatakan bahawa Quran daripada manusia, adakah pada ketika itu sudah ada pengkaji-pengkaji yang membelah perut lebah sehingga mereka nampak di dalam perut lebah ni terdapat perut yang disebut sebagai honey stomach atau perut lebah. Jadi sinilah, tuan-tuan dan puan-puan, perut yang menghasilkan madu, tuan-tuan. Jadi mungkin saja kalau Quran inilah datangnya daripada manusia, mungkin orang kata manusia ni mesti pakar entomologi, pakar kajian serangga. Tapi tuan-tuan cuba bayangkan, tuan-tuan, pada masa itu memang belum wujud lagi kajian-kajian yang terperinci, sebab sains pun belum berkembang pada masa itu. Seolah-olah pemilik tuan punya Quran ni adalah pakar dalam bidang kajian serangga. Memanglah dia pakar. Yani Allah Ta'ala tu memang maha mengetahui, tuan-tuan, sebab dialah yang mencipta serangga ni. Dia ceritakan kepada kita dalam Quran, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam Quran bahawa lebah ini dia mempunyai perut yang mana dalam perut itu keluar madu, tuan-tuan. Dan satu perkara lagi Allah Ta'ala sebut menggunakan perkataan dalam bentuk jamak, butun. Kalau satu disebut batn, batnu. Tapi kalau banyak disebut butun. Rupa-rupanya, tuan-tuan, dalam perut dalam lebah ni dia ada beberapa perut dia, tuan-tuan. Yang pertama disebut honey stomach, tuan-tuan tengok di layar tadi. Yang keduanya ialah stomach saja, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, itu lebah, tuan-tuan. So, bagaimana Allah Ta'ala mengetahui? Sebab saya dah sebutkan banyak kali, tuan-tuan. Kelas ini ada kaitan dengan akidah atau tauhid, tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala dia mencipta alam, the creator of the universe, al-khaliq, pencipta alam. Jadi Allah Ta'ala ceritakan begitu saja dalam Quran berkaitan dengan sesuatu perkara, tuan-tuan. Baik. Dan
Tuan-tuan perhatikan di sini, ya. Kenapa Allah Ta'ala gunakan perkataan yahruju min butuniha? Tuan-tuan perhatikan sini istilahnya min butuniha. Sebab kalau kita tengok ayat Quran tadi, tuan-tuan, Allah Ta'ala gunakan ganti nama yang kedua. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki. Ini ganti nama kedua. Ya, ganti nama kedua maksudnya macam saya kata ana, anta, ya. Jadi huwa hiya. Jadi kalau dia kata anit takhzi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun, itu anit takhzi itu ganti nama kedua, perintah kepada orang kedua. Tapi kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat yang penghujung ayat tu Allah Taala kata yahruju min butuniha, keluar daripada perutnya, daripada ganti nama kedua tiba-tiba Allah Taala berganjak pula kepada ganti nama ketiga, min butuniha. Macam kalau kita baca dalam surah Saf, Allah Taala kata ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad itu ialah namanya Ahmad, Nabi SAW. Tuan-tuan, Allah Taala gunakan ganti nama muzakkar, tapi yang ni butuniha macam perkataan ismuha Fatimah, jadi butuniha maknanya perutnya tu siapa? Betina, tuan-tuan, yang ketiga. Tapi tuan-tuan cuba bayangkan dalam ayat tersebut Allah Ta'ala gunakan ganti nama yang kedua, tiba-tiba saja dia beralih kepada ganti nama ketiga. Apa pasal, tuan-tuan? Rupa-rupanya, tuan-tuan, lebah-lebah yang ditugaskan untuk mencari manisan di keliling, dia punya sarang-sarang itu bila balik, tuan-tuan, apa yang dia buat? Jadi lebah-lebah yang mencari madu, dia tidak proses sendiri dia punya madu tu, dia tidak proses, tuan-tuan. Tapi bila dia sampai ke rumah mereka, apa yang dia buat ialah dia akan bagi dia punya manisan tadi kepada lebah betina yang sedang menunggu di dalam sarang. Jadi di situlah berlaku, di mana dia punya manisan itu akan diberikan kepada lebah betina yang dia kerjanya duduk kat sarang saja, dan kemudian dia punya manisan tadi akan disimpan di dalam, tengok tuan-tuan, saya bulatkan situ, dia punya manisan itu akan disimpan dalam perut lebah yang kata hanis tamak tadi, tuan-tuan, dalam masa 30 minit. Dan apabila sudah di dalam perut lebah itu dicampurkan dengan enzim, tuan-tuan, dan selepas 30 minit dia akan keluarkan semula, diluahkan melalui proboscis dia, tuan-tuan, dan dia punya manisan tadi akan dimasukkan ke dalam sesikat dia, sesikat sarang lebah, Kemudian apa yang dibuat, tuan-tuan, bila dah dimasukkan ke dalam sesikat lebah-lebah, maka dia kipaskan dengan dia punya sayap. Jadi sebab itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa sarang lebah, kita akan dengar bunyi, bunyi humming macam tu, tuan-tuan, lebih kurang lah, Jadi tujuannya, dia punya apa yang menyebabkan dia bunyi itu ialah kipasan daripada sayap lebah yang ada di dalam sarang. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangkan kandungan air di dalam manisan tadi, dalam madu tadi, tuan-tuan. Apabila dia sudah cukup, dia punya kepekatan, dia punya kandungan air yang minimum, tuan-tuan, mungkin dalam 98%, yang tinggal 2% saja begitu, tuan-tuan. Maka lebah pekerja ni, tuan-tuan, yang betina yang menunggu dalam sarang, dia akan tutup dia dengan wax, dengan lilin. Itulah dia, tuan-tuan, yang kita dapati, dia punya sesikat lebah ini, dia mengandungi madu yang ditutup dengan wax, tuan-tuan, dengan lilin. Tuan-tuan, kita tengok seterusnya, tuan-tuan, ini proses pemindahan daripada lebah yang mencari manisan di luar sarang. Bila sampai ke dalam rumah, dia akan beri kepada lebah yang sedang menunggu. Lebah yang sedang menunggu pun hisap,
masukkan ke dalam dia punya proboscis, dia belalai dia, dan kemudian dimasukkan ke dalam dia punya perut. Di dalam perut dia akan diperam selama setengah jam, selepas tu dikeluarkan, ya, dimasukkan dalam sesikat, dikipas, lepas tu ditutup. Yang itulah jadi madu dia, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, kita tengok. Jadi ini dia punya contoh, tuan-tuan. Tuan-tuan perhatikan di sini, dia ada video ni menunjukkan lebah ketiga. Okey, tuan-tuan, dengar tu komen seorang ahli entomologi, seorang yang membuat kajian tentang serangga, tuan-tuan. Dan memanglah, tuan-tuan, kita tahu bahawa madu ni ada pelbagai warna, tuan-tuan. Bergantung kepada bunga. Dan bunga itu bergantung pada musim. Mukhtalifun alwanuha, kata Allah Ta'ala. Jadi madu ni macam-macam warnanya, tuan-tuan. Ini di antaranya, tuan-tuan. Kalau kita tengok, kalau musim panas sama di sini, tuan-tuan, warnanya begini. Kalau apa ni, yang ini daripada mana ni, Mohawk Valley ni di Amerika, ini golden rod, ini dia berbeza warnanya, tuan-tuan. Baik, kita tengok seterusnya. Tuan-tuan, satu lagi sebelum saya tutup ni, tuan-tuan, tentang perawatan menggunakan madu tu macam-macam lah, tuan-tuan. Tapi yang saya nak tunjukkan ni, tuan-tuan, yang menunjukkan sesuatu yang ajaib, tuan-tuan. Sebab, tuan-tuan, kita pertama-tama kita tengok macam mana lebah mengawan, tuan-tuan. Jadi macam ni, tuan-tuan. Perhatikan, lebah betina sebenarnya dia menentukan sama ada dia nak anak yang nak dihasilkan itu anak betina atau anak jantan. Jadi ini dia punya kerja yang betina, tuan-tuan. Maharani. Maharani dia boleh tentukan sama ada dia nak lebah betina, anak-anaknya jadi lebah betina atau anak-anaknya jadi lebah jantan. Ini ialah peranan Maharani dia, tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, tuan-tuan? Apabila lebah jantan atau drone tadi mengawan dengan lebah betina, dia akan meninggalkan benih dia di dalam badan lebah betina atau dalam queen tadi, tuan-tuan. Dan setelah tu lebah tu matilah. Lebah jantan akan mati. Tengok, tuan-tuan, tengok ni. Lebah jantan jatuh dan mati, tuan-tuan. Terus lepas mengawan dia mati. Itu fitrah di dalam lebah, tuan-tuan. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan? Perhatikan di sini. Benih-benih benih lebah jantan akan ditinggalkan di dalam badan lebah betina, tuan-tuan. Dan lebah betina ini dia akan jaga sama ada pada masa tertentu dia nak lebah anak-anak dia jadi lebah jantan atau lebah betina. Kalau dia nak kalau dia nak menghasilkan lebah jantan, dia tak akan bagi benih benih tadi, tuan-tuan, yang ditinggalkan oleh drone tadi, untuk mensenyawakan benih dia, maknanya benih queen tadi, tuan-tuan. Dan kalau dia nak menghasilkan lebah betina, dia akan benarkan dia punya benih lebah jantan tadi untuk mensenyawakan benih dia, tuan-tuan. Jadi dia bergantung kepada kemahuan lebah betina atau queen. Jadi lebah queen boleh bunuh saja dia punya anak jantan, anak jantan dia, anak betina dia, tuan-tuan, dengan tidak membenarkan dia punya benih drone tadi mensenyawakannya. Jadi maknanya, tuan-tuan, semuanya bergantung kepada Maharani dia untuk menentukan sama ada anak yang dia nak itu jantan atau betina. Dan yang uniknya, tuan-tuan, tuan-tuan perhatikan di sini apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah An-Nahl, surah yang sama, tuan-tuan, ayat nombor 57 dengan 58. Ayat ini Allah Ta'ala ceritakan tentang sikap orang-orang musyrikin di Mekah apabila mendengar saja mereka mendapat
anak betina, anak perempuan, dia akan rasa malu. Wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala huni am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Sadaqallahul azim. Kita tengok tuan-tuan apa maknanya. Dan apabila dikabarkan kepada seseorang dari mereka bahawa ia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari, sedang ia menahan perasaan marah dalam hati. Jadi maknanya tuan-tuan, ya, ayat yang Allah Ta'ala ceritakan tentang perangai orang-orang Arab, ya, apabila mendapatkan anak perempuan, ya, ayat ini diletakkan di dalam surah An-Nahl, ya, An-Nahl. Sedangkan, ya, dalam surah An-Nahl ni, ya, sifat atau sikap Maharani Lebah ni tuan-tuan, ya, dia nak saja boleh pilih, dia nak anak laki-laki pula, anak jantan atau anak betina tuan-tuan. Ini serupa aja, lebih kurang dengan golongan musyrikin tuan-tuan. Ia bersembunyi dari orang ramai kerana merasa malu berita buruk yang disampaikan kepadanya tentang ia beroleh anak perempuan, sambil dia bercakap, adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina atau ia akan menanamnya hidup-hidup. Jadi tuan-tuan, ya, Maharani juga begitu. Apakah dia nak, ya, Maharani Lebah ni juga dia nak menentukan, dia boleh menentukan sama ada dia nak anak betina atau anak jantan. Subhanallah tuan-tuan, ya. Tengok persamaan yang Allah Ta'ala gunakan dalam surah ini tuan-tuan. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsi dengan tuan-tuan, ya, pada pada kuliah subuh hari ini, ya, akan memberi manfaat, ya, kepada kita semua tuan-tuan, ya. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat dah untuk mendapatkan buku-buku saya tuan-tuan, ya, tuan-tuan boleh hubungi saya. Nanti saya bagi nombor untuk dihubungi. Jadi ini buku Sunnah Nabawiyah. Saya belum menjelaskan lagi, ya, di dalam kuliah saya di Surah An-Nur, Bandar Selamat Selatan, fasa 2 ni tuan-tuan, ya, belum lagi. Ini kemudian ada satu buku ni, ini yang biasa saya ceramahkan, itu baru sikit saja tuan-tuan, ya. Kehebatan susunan Al-Quran. Dia punya, dalam buku ni saya ceritakan tentang keajaiban secara bilangan tuan-tuan, ya, menghasilkan bagaimana surah-surah Quran menghasilkan khat Allah Muhammad, ya, perimbangan perkataan dan sebagainya. Kemudian dalam buku ni tuan-tuan, ini juga saya belum jelaskan tentang puasa, ya, puasa dan makan sedikit kunci kesihatan, ya, kepada kesihatan jasmani dan rohani. Dan Nabi SAW menyebutkan sumu tasihhu, puasalah kamu akan sihat. Jadi tuan-tuan, ya, buku ni setebal 220 muka surat. Dan setakat ini tuan-tuan, ya, banyak orang yang menempah daripada online, ya, kepada saya tuan-tuan, ya. Dan ini saya mengulas bagaimana puasa dia boleh menguatkan lagi sistem imun kita tuan-tuan, ya. Saya tunjukkan secara terperinci bagaimana puasa boleh menguatkan sistem imun. Saya buat perbandingan puasa orang Islam dengan puasa yang bukan Islam tuan-tuan, ya. Dan puasa orang Islam ni adalah puasa yang betul, ya, yang boleh menyebabkan kita menjadi lebih sihat tuan-tuan, ya. Dan banyak tuan-tuan, 220 muka surat dalam buku ini juga saya terangkan bagaimana puasa, ya, boleh merawat penyakit kencing manis type 2, ya, diabetik jenis 2. Dan tuan-tuan tengok lagi yang ini. Ini ialah buku yang terkini saya tuan-tuan, Isra Mi'raj. Ini pun saya belum jelaskan. Dalam buku ini saya terangkan secara detail tuan-tuan, ya, perbandingan di antara Al-Quran dan hadis Nabi dan juga sains, ya, bagaimana fizik teori menjelaskan, ya, apabila seseorang itu bergerak dengan menghampiri kelajuan cahaya atau melampaui kelajuan cahaya, ya, pengembara atau manusia itu akan, ya, boleh pergi ke masa hadapan, ribuan tahun masa akan datang, atau dia kembali kepada masa silam. Ini, ya, dari segi teorinya, ya, memang
ahli fizik teori memang mengatakan boleh berlaku tuan-tuan ya. Dan bagi kita tuan-tuan orang yang beriman, memang kita tidak meragui akan Isra' Mi'raj. Tetapi bagi mereka yang ragu-ragu tuan-tuan, bolehlah ya, di kalangan manusia ni ada yang memang ramai yang meragui Isra' Mi'raj, boleh dia membandingkan Isra' Mi'raj itu dengan ya, apa yang disebutkan oleh fizik teori ya. Dan ahli fizik teori ini bukan seorang dua tuan-tuan, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus ya, orang yang bercakap tentang pergerakan yang sangat laju, yang melampaui kelajuan cahaya, dia boleh pergi ke masa depan tuan-tuan contohnya. Dan itulah dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh hubungi saya dengan nombor telefon ini 0192628464 tuan-tuan ya. Silakan tuan-tuan ambil dulu nombor ni. Kalau berminat boleh hantar WhatsApp pada saya dan nanti saya akan hantar semula ya kepada tuan-tuan. Saya fikir ya, kuliah ni ditonton oleh ramai orang tuan-tuan nanti insya-Allah ya. Tuan Haji Ramalan cuba ya sebarkanlah sebab apa yang saya ceritakan ni barangkali Allahu a'lam ya, tidak ada orang yang menjelaskannya sebelum ni. Mudah-mudahan selepas ni lebih ramai lagi orang yang boleh menguraikan tajuk-tajuk seperti ini. Sebab saya rasa tuan-tuan ya, tajuk seperti ini dia menyentuh hati ya orang yang mendengarnya tuan-tuan ya, atau orang yang menontonnya. Jadi ada pertanyaan tuan-tuan boleh tulis kat situ. Kalau ada yang nak bertanyakan saya lah. Kalau tak ada, tak mengapa. Tuan-tuan saya bagi setengah minit ya untuk tuan-tuan memikirkan apa yang nak ditanya. Saya bersiaran daripada Taman Tasik Jaya ya, di Senawang tuan-tuan. Jadi rasanya tak ada apa-apa. Jadi saya akhir dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan kalau nak WhatsApp kat saya ya, komen sikit tuan-tuan. Mungkin pagi ini saya tak berapa fit kot ya menjelaskan ini. Tuan-tuan boleh pergi ke WhatsApp saya, nombor saya bagi tadi. Sekian.